Dan aku ajarkan di kau. Jadi maknanya siapa masa kahwin tu, ibu bapa pegang tangan anak, cakap sama anak katanya, sungguhnya telah aku mengadapkan di kau. Jadi maknanya selama ni aku sudah mengajar adabkan di kau. Adab cara kedudukan macam mana engkau dah tahu. Dan aku ajarkan di kau. Aku dah ajarkan segala perkara yang perlu seperti fardu ain, maka aku dah ajar kau. Dan aku kahwinkan di kau, dan sekarang aku dah kahwinkan di kau, aku berlindung dengan Allah daripada fitnah engkau dunia dan akhirat. Mana berlindung daripada fitnah engkau, fitnah anak pada dunia dan akhirat. Sebabnya, jadi dia tu ibu bapa dah bagi kesempurnaan dah kepada anak. Ilmu pengetahuan, fardu ain pun dia dah ajar, ada pun dah ajar, maka agaknya sempurna dah. Lepas tu kalau nak ilmu lebih banyak lagi, belajarlah. Jangan kahwin lagi. Maknanya begitu. Dan aku berlindung dengan Allah daripada fitnah engkau pada dunia dan azab engkau pada akhirat. Minta lepas daripada fitnah, minta lepas pada azab dunia, azab akhirat. Fitnah pada dunia, minta bagi lepas, minta berlindung dengan Allah, azab di akhirat pun minta bagi lepas. Maka sakat itulah jadi maknanya apabila dah kahwin tu anak tu dah lepas daripada tanggungan ibu bapa. Dia dengan suami dia dengan isteri dia lah. Semuanya cara-cara yang dia ajar, itulah memanglah orang zaman dulu begitulah. Umur 16, 17 tu dah dikahwin. Dan sebenarnya Nabi SAW memelihara oleh kamu akan segala anak kamu. Maka bahwasanya barang siapa memeliharakan anak-anaknya, dimeliharakan dia oleh Allah di dalam syurga. Memelihara oleh kamu akan segala anak-anak kamu. Jangan kita pandang kepada anak kita sebagai hamba kita, sebagai perkhidmat pada kita, jangan. Kita kena bagi kemuliaan kepada dia, kita kena melihara kepada dia. Tapi jangan duk pujuk. Tapi jangan memujuk sehingga dia tu jadi takabur, bukan. Kita kena melihara pada dia, kita jangan pandang hina kepada dia. Selain pada bagi kasih sayang kepada anak, kita bagi kemuliaan kepada anak kita juga. Jangan pandang kata anak ni sebagai perkhidmat bagi kita ke, atau macam hamba kita ke, bukan. Jangan pandang hina kepada anak. Sebab apa disuruhkan melihara kepada anak, maka bahawasanya kerana bahawasa barang siapa memeliharakan anak-anaknya, balasannya dimeliharakan dia oleh Allah di dalam syurga. Tuhan Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia di akhirat nanti dalam syurga. Begitulah. Dan sebenarnya ia Nabi SAW tiada mengasihani oleh Allah akan mereka yang tiada mengasihani ia akan anaknya. Ini satu hadis yang lain pula. Tiada mengasihani oleh Allah akan mereka, akan ibu bapa yang tiada kasihani akan anaknya. Dia tak kasih pada anak, maka Allah pun tak kasih pada dia. Tapi anak tu anak yang tidak salah lah. Tidak ada salah, tidak deraka pada ibu bapa. Maka tiba-tiba ibu bapa tu tidak mengasihani kepada anak, itu agaknya satu kesalahan. Maka Allah Ta'ala tidak kasih kepada dia. Dan sebenarnya ia SAW adil oleh kamu antara segala anak-anak kamu pada memberi. Seperti kasih bahawa adil mereka itu antara kamu pada lemah lembut.
dan berbuat baik. Sebeda ia ya Nabi SAW adil olehmu, oleh kamu, kena bagi jadi sama berat. Kena adil, kena sama berat antara segala anak-anak kamu. Pada memberi, kalau kita bagi apa-apa kepada anak kita, bagi jadi sama berat. Yang nu dapat, yang ni pun kena dapat. Yang nu elok, yang ni pun elok. Benda elok, sama-samalah. Jadi maknanya jangan kita pilih kasih kepada anak, jangan kita bagi benda kepada anak kita tu dengan tidak kesamaan, itu jangan. Jadi sebolehnya kita bagi adil antara anak-anak kita apabila kita beri apa-apa kepada anak kita. Adil tu macam mana? Seperti kasih, suka bahawa adil mereka itu kanak-kanak antara kamu. Bukan. Seperti kasih bahawa adil mereka itu manusia antara kamu. Seperti mana kita suka orang lain buat keadilan, adil dengan kita, maka kita pun sepatut kena adil juga dengan anak kita. Adil tu di mana? Pada lemah lembut. Kalau cakap dengan anak ni lemah lembut, dengan anak yang seorang lagi pun mesti berlemah lembut juga. Jangan kata yang ni kita cakap kasar dengan dia, yang ni kita berlemah lembut, itu tak adil. Pada cakapan bahasa pun bagi sama. Dan berbuat baik. Berbuat baik pun gitu juga. Sama-sama buat baik dengan yang kakak, yang adik pun sama. Jadi kena bersamaan di antara anak-anak. Dan sebeda ia ya Nabi SAW bahwasa di dalam syurga, maknanya ada di dalam syurga itu satu kampung. Ada pula satu kampung. Memanglah syurga tu luas. Syurga tu luas. Lepas tu di dalam syurga tu ada satu kampung. Dinamakan dia kan kampung itu Darul Farah. Dinamakan kampung itu, dinamakan dia kan suatu kampung dalam syurga. Nama dianya Darul Farah. Dia namanya Darul Farah. Itu ada sebuah tempat dalam syurga. Kita bayanglah syurga tu memang luas. Luas. Kalau dengan sekarang tu 2-3 buah negara pun luas syurga lagi. Satu-satu syurga untuk satu orang. Maka ada dalam syurga tu satu kampung. Nama dianya Darul Farah. Ni banyak kat tanah Arab tu, sekolah-sekolah kanak-kanak tu dia ambil yang ni buat letak nama. Guna Darul Farah. Goliknya kalau kita tengok tu dalam negeri Arab tu banyak sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kanak-kanak tu dia nama dianya Darul Farah. Dia ikut yang ni lah. Ikut nama satu kampung di dalam syurga. Dinamakan dia Darul Farah. Farah tu mana segenap gembira. Tiada masukkan dia, tak boleh nak masuk ke dalam kampung Darul Farah ni melainkan orang yang menyukakan segala kanak-kanak. Orang yang ada hak yang dapat masuk ke dalam Darul Farah ni ialah orang yang menyuka hatikan segala kanak-kanak. Jadi lebih-lebih laginya ibu bapa yang selalu buat kesukaan kepada anak. Setengah orang tu pergi ke mana-mana, apabila balik tu ada buah tangan untuk anaknya. Beli mainan kepada anaknya, beli makanan yang anak dia suka. Bagi baju yang baru-baru kepada anak apabila beraya. Hadiahkan barang-barang kepada anak dia untuk nak menyukakan hati kepada anaknya. Itu satu amalan yang besar. Yang sepatut kita lakukan di dalam rumah tangga untuk lebih laginya kita dengan anak kita.
Carilah perkara-perkara yang menyukakan hati anak kita. Jadi maka balasan orang yang menyukakan kanak-kanak tu, balasannya dapat masuk ke dalam satu kampung yang namanya Darul Farah. Dan bersabda ia Nabi SAW bahawasa di dalam syurga itu satu rumah, ni hadis lain juga, ada satu rumah dinamakan dia kan rumah Darul Farah. Tiada masuk ki melainkan mereka yang menyukakan segala anak-anak yatim. Tadi anak kanak-kanak yang tak mesti anak yatim. Tapi di sini tentu kepada anak yatim. Mana siapa yang menyukakan hati anak-anak yatim, anak-anak yatim orang mukmin, maka dibalaskan bagi dianya dapat masuk ke dalam Darul Farah di akhirat nanti. Jadi dua tu tadi tu kanak-kanak, tak syarat kata anak yatim lah. Tak syarat kata anak yatim ke atau tidak yatim, tetapi hadis yang akhir ni ialah tentu kepada anak yatim. Menyukakan hati kepada anak yatim, tapi anak yatim tu daripada orang mukmin lah. Mana anak orang mukmin, anak yatim, anak orang mukmin. Maka balasannya ialah Darul Farah juga. Abi. Allahumma, ni doa daripada musannif. Allahumma waffiqna lil qiyami bijami'il huquqil mardiyyati ladaika waj'al ihtimamana bima tardahu wa yuqarribuna zulfa ilaika. Amin. Tengok zulfa mana. Allahumma, ya Allah, waffiqna, anak beri taufik oleh kamu na akan kami. Anak beri taufik oleh kamu na akan kami. Beri taufik tu lil qiyami, bagi menunaikan. Bagi menunaikan bijami'il huquqi, dengan sekalian, dengan kesemua hak-hak al-mardiyati yang diredai ladaika di sisi engkau. Waj'al ihtimamana, dan hendak menjadi oleh kamu akan mengamati kami bima tardahu, dengan barang, dengan perkara yang meredha engkau akan dia akan mah. Jadi minta Allah Ta'ala jadikan kita tu mengamati. Kita minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mengamati dengan perkara yang diredai oleh Allah. Wa yuqarribuna, dan menghampir ia, dan perkara yang menghampir ia perkara akan kami zulfa, akan peringkat-peringkat yang tinggi. Akan peringkat ilaika, kepada engkau, mendekat kepada engkau. Ilaika ini mendekat tu mendekat kepada engkau. Amin. Amin. Biasalah selepas pada satu tajuk, nak masuk tajuk lain pula tu, musannif ada berdoa untuk kita semuanya. Al-babul 'ashiru fil amri bisilatir rahimi wa tahrimi qat'iha. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan suruh syarak, suruh oleh Allah, suruh oleh syarak dengan menghubungkan rahim. Hubungkan rahim tu panggil silatur rahim. Menghubungkan tu bahasa Arab kata silah. Menghubungkan tu bahasa Arab kata silah. Silatur rahim ini hubung rahim lah. Dan diharamkan memutuskan dia akan rahim. Haram sebagai dosa besar. Haram yakni dosa besar di atas mereka yang memutuskan hubungi silaturrahim. Habis tu ar-rahim tu apa dia? Qarabah. Qarahim tu mana qarabah. Rahim tu mana qarabah. Orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan kita. Seperti
ibu bapa kita, adik-beradik kita, dan anak saudara kita, bapa saudara kita, itu semuanya dikatakan qarabah, sepupu kita, masalan bapa saudara, nenek-nenek, itulah orang-orang yang mempunyai qarabah dengan kita. Orang qarabah itulah dia panggil rahim. Katanya rahim tu apa dia? Qarabah. Tapi dia tak panggil qarabah, dia panggil rahim. Begitu. Jadi maknanya kita antara kita dengan qarabah kita. Kita dengan antara kita dengan qarabah kita, yang mana qarabah tu panggil kata rahim. Kita dengan qarabah kita tu bahwasanya jangan kita putus. Jangan kita putus, mesti ada buat perhubungan. Apa tu perhubungan silaturahim tu banyak cara lah. Dengan secara ziarah menziarah. Kita berziarah dia, dia menziarahkan kita. Apa tu ada sebut dalam setengah-setengah tempat tu, secara nak silaturahim tu ialah yang kaya bantukan yang susah, yang kaya membantukan yang susah. Apa tu yang susah itu, yang miskin tu pergi menziarahkan yang kaya. Dan banyaklah cara mengkhidmat, itu pun masuk dalam bagai silaturahim. Jemput makanan pun satu bagai silaturahim. Apa tu banyak caralah. Sekiranya kita dengan dia tu tidak buat tidak jadi putus. Setengah-setengah orang tu dia ada kenduri menikah kahwin, dia jemput qarabah-qarabah dia, itu setengah daripada amalan silaturahim semua. Itu semuanya amalan silaturahim semua. Apabila munasabah rayanya kita pergi ziarah, itu semualah. Lebih-lebih lagi sekarang tu cara-cara tu banyak. Perhubungan tu kita tanya khabar dia, apa khabar tu pun ialah silaturahim. Tapi soalnya setakat mana kena silaturahim, setiap hari ke setiap bulan ke setiap tahun tu, itu kembali kepada uruf. Kembali kepada suasana masing-masing lah. Jadi mana ada kesempatan kita pergi, kalau tak ada kesempatan maka tak mengapalah, tapi hati ingat nak hubung. Tapi tidak ada munasabah kemasalan, bukan katanya setahun sekali kau kena pergi berziarah, itu tak boleh buat keputusan gitu. Cumanya kembali kepada uruf, kepada adat orang setiap tempat je. Setakat ni dia katanya putus, setakat ni tak putus. Dibilang kata putus, dibilang kata tak putus hubungan. Kalau katanya dia dengan bapa saudara dia tak pernah kenal pun, anak dia dengan saudara dia, dengan abang dia tak kenal pun, tu ialah. Jadi maknanya di antara tu mesti kena ada perhubungan. Perhubungan setakat mana itu kembali kepada apa dia? Adat tempatan masing-masing, uruf tempatan masing-masing. Cara mana, setara mana, setakat mana kira terputus, setakat mana ada perhubungan. Begitu. Firman Allah Ta'ala, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama. Yang kita naknya wal arhama. Kita naknya di situ. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama. Artinya, dan takut oleh kamu akan Allah, dan takut oleh kamu akan Allah, yakni akan azab Allah. Takut oleh kamu akan Allah, yakni akan azab Allah. Allah tu yang bertanya-tanya kamu dengan dia. Yang bertanya-tanya kamu dengan dia, dengan Allah. Jadi Allah yang mananya adat orang Arab pada zaman dulu, apabila dia nak tanya siapa-siapa, apabila ada nak mintakan apa benda-benda ke orang lain, dia guna nama Allah untuk nak memudahkan. Dia tanya, kalau dia nak tanya, aku nak tanya engkau dengan Allah. Maknanya dia sebut nama Allah tu untuk nak buka jalan bagi mudah jawab. Mudah bagi orang tu jawab benda yang dia tanya atau benda yang dia minta. Aku nak minta barang kau dengan Allah. Kalau orang sekarang cakap kerana Allah, lillah.
Jadi dia guna nama Allah. Orang Arab masa dulu dia guna nama Allah untuk nak untuk pada ketika minta barang orang. Artinya pada nak tanya apa-apa masalah, apa-apa perkara kepada orang lain, dia sebut nama Allah lah. Begitu tu mana kata yang bertanya-tanya, yang berminta-minta, kamu dengan dia, dengan Allah, dengan guna nama Allah. Aku nak tanya engkau satu perkara. Saya nak tanya kau satu perkara. Nah, dengan Allah. Bukan nak tanya Allah. Maknanya dia sebut nama Allah supaya jadi apa dia? Macam tawasul lah. Begitu. Maka nak ceritanya orang Arab pada zaman dulu tak kira orang Islam, artinya orang kafir, orang Arab yang kafir pada zaman Nabi itu, dia guna nama Allah dalam pertanyaan, dalam persoalan mereka. Dalam permintaan mereka, dia gunakan nama Allah. Dalam pertanyaan mereka, mereka gunakan Allah. Maka di sini Allah Ta'ala kata, Allah Tuhan yang kamu sebut-sebut pada masa kamu bertanya-menanya, pada masa kamu minta-minta saat itu, jangan minta dengan nama Allah sajalah, jangan tanya dengan nama Allah Ta'ala saja, kamu mesti takut juga kepada dia. Jangan katanya sampai masa nak minta barang orang guna nama Allah. Sampai masa nak tanya orang guna nama Allah tapi dia tidak takwa pada Allah. Jangan begitu. Dan akan segala rahim. Dan takut oleh kamu akan segala rahim daripada putusnya. Maknanya takut akan segala rahim, ini takut oleh kamu akan segala rahim dengan bahawa jangan diputuskan rahim. Jangan diputuskan rahim. Itu mana takut. Dengan sebabnya putuskan rahim itu setengah daripada perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kena takut jugalah, jangan diputuskan silaturahim. Itu maknanya takut oleh kamu akan segala rahim. Maknanya kamu kena takut akan sesaan daripada kesalahan putus silaturahim. Bila. Ini surah An-Nisa ayat yang pertama. Dan firman-Nya, firman Allah, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَهُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَهُ. Artinya, dan segala mereka-mereka yang dan segala mereka yang mereka itu akan segala barang yang disuruh dengan dia, bahawa dihubungkan dia. Jatuh terjemah dia. Dan segala mereka yang menghubung mereka itu akan barang. Tambah sikit. Dan segala mereka yang menghubung mereka itu. Yang, lepas tu tambah menghubung. Dan segala mereka yang menghubung mereka itu akan barang yang disuruh, dikarenakan barang tu rahim. Menghubungkan rahim yang disuruh Allah dengan dia, dengan barang, dengan silaturahim. Maka sini Allah Ta'ala memuji kepada orang yang menghubungi silaturahim yang mana Allah Ta'ala suruh mengerjakan. Akan barang yang disuruh Allah dengan dia, dengan barang, bahawa menghubungkan dia kan barang. Jadi maknanya di sini Allah Ta'ala memuji kepada orang yang
menghubungkan silaturrahim, yang mana silaturrahim ini Allah Ta'ala menyuruhkan kita orang mukallaf amalkan dia, buatkan dia kan silaturrahim. Dan firman Allah, fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ard wa taqatta'u arhamakum. Sini tempat kita naknya. Wa taqatta'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka hampir kamu, ini maka hampir kamu, dekat-dekat nak jadi, maka hampir kamu, mana dekat-dekat nak jadi. Itu mana hampir kamu, dekat-dekat nak jadi. Jikalau berpaling jika berpaling kamu daripada iman. Sekiranya kalau kamu berpaling daripada iman, mana tinggalkan keimanan. Tinggalkan iman, maknanya jadi kufur baliklah. Bahawa binasa kamu di dalam bumi. Mana binasa kamu ketika kamu duduk di atas muka bumi. Nah, bahawa membinasa kamu di dalam bumi, ini bahawa membuat rusak, membuat binasa oleh kamu pada muka bumi. Dan memutus akan segala rahim. Sekiranya kalau kamu kembali kepada kufur, sebagaimana belum pada kamu masuk Islam, kamu dah kafir. Tapi sekarang kamu dah beriman. Maka sekarang kamu dah beriman, maka mestilah kamu tu tetap di dalam iman. Mestilah kamu tu tetap di dalam iman. Kerana apa? Kerana kamu suatu hari masa depan, sekiranya kalau kamu tu berpaling belakang daripada iman, tinggalkan iman, maka tentu sama sekali sekiranya kamu tu tinggalkan iman, kembali kepada kufur, kamulah orang yang buat rusak pada muka bumi. Jadilah kamu tu jadi orang yang memutus segala silaturahim. Jadi maknanya apabila tinggalkan iman, maknanya kamu tu balik jadi kufur semacam dulu. Nah, apabila kamu tinggalkan iman, maknanya kamu tu akan balik jadi orang kafir, orang jahiliyah balik. Yang mana orang jahiliyah tu, orang kafir pada masa zaman jahiliyah tu banyak membuat rusak pada muka bumi, banyak buat kesalahan di atas muka bumi. Sebab merusakkan di atas muka bumi itu makna buat kejahatan di atas muka bumi dan mengerjakan dan memutus segala rahim. Ini maksudnya Tuhan larang orang mukmin jangan kembali kepada jadi kufur. Dengan maknanya sekiranya kalau kembali jadi kufur balik, maka kamu akan kembali kepada suasana jahiliyah pada zaman dulu. Maka kamu akan kembali jadi jahiliyah, yang mana orang jahiliyah tu mereka banyak merusakkan pada muka bumi, banyak membuat fitnah pada muka bumi, banyak buat kesalahan, kejahatan di atas muka bumi, dan juga orang jahiliyah pada zaman dulunya mereka tidak menghubungkan silaturahim. Nah, orang Arab pada zaman dulu walaupun dua beradik sekalipun, sekiranya yang nu kaya yang ni fakir, dia tak hubungan gimana. Yang nu bapa saudara, yang ni anak saudara, tetapi peringkat lain-lain, yang nu yang kaya, yang ni yang fakir, mereka tidak ada buat perhubungan. Yang kaya tak peduli kepada yang fakir. Maka adat orang jahiliah tu begitu. Maka Allah Ta'ala katanya, kalau kamu kembali kalau kamu tu kembali jadi kufur balik, maka sentuhlah kamu tu berperangai dengan perangai jahiliah yang banyak buat kesalahan. Suka bunuh-membunuh, suka rapah-merapah, suka menzalim antara satu sama lain dan tidak mengerjakan silaturahim, akan balik jadi jahiliyah balik.
Mereka itulah segala yang dilaknatkan. Mereka itu orang yang kembali kepada yang tinggalkan iman. Mereka itu orang yang tinggalkan iman, kembali jadi kufur, kembali jadi jahiliyah. Segala mereka yang dilaknatkan, mereka itu oleh Allah. Itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Maka siapa-siapa saja sekiranya kalau dia ni dilaknatkan oleh Allah, maka ditulinya akan mereka itu daripada mendengarkan yang sebenar. Maka ditulikan, tak boleh dengar akan perkara yang sebenar. Bukan maksud tak suara telinga dia tak dengar. Jadi mana tak terima benda yang sebenar. Ditulinya ini Allah Taala jadi tuli. Ditulinya mana Allah Taala bagi jadi dia tu orang tuli, mana tuli tu tak boleh tak terima ajaran yang sebenar. Tak terima, dengar tak masuk dalam hati, dengar tak masuk dalam hati. Itu makna orang tuli pada maknawi. Dan dibutanya, Allah Ta'ala membutakan mata akan segala mata mereka itu daripada melihat jalan penunjuk. Jadi Allah Ta'ala membutakan mata, buta maknawi lah. Sehingga mereka ni kalau kita tunjuk ajar kepada dia jalan yang sebenar sekalipun, dia tak nampak. Jadi ditulikan mata hati, dibutakan mata hati. Sebab tu jangan kita itu dah duduk dalam iman, jangan kembali jadi kufur. Kalau tidak Allah Ta'ala membutakan mata hati, Allah Ta'ala metulikan mata hati. Tak terima apa-apa yang jalanan sebenar, tak terima, tak dengar, tak faham, tak boleh nak terima. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Dan sebeda Rasulullah SAW bermula menghubungkan rahim itu meluaskan rezeki. Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.